La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Jazakumullah khairal jazak pada imam kita malam ni, imam jemputan malam ni, Imam Ustaz Muhammad Rafi. Alhamdulillah malam ni tuan-tuan kita mendengar surah-surah yang alhamdulillah bagi masyarakat kita Melayu tidak asing lagi surah Ar-Rahman surah 55 malam ni diikuti dengan surah Al-Waqiah surah 56 ini surah-surah yang bagi masyarakat kita Melayu sudah tidak asing lagi Ar-Rahman tu biasa tuan-tuan surah yang mengajak kita untuk bermuhasabah fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban berapa banyak nikmat yang Allah bagi pada kita yang belum kita syukuri tuan-tuan dan puan-puan Tapi malam ni sedikit insya-Allah saya nak sebut beberapa perkara yang berkaitan dengan surah Al-Waqiah surah 56. Sangat menarik bacaan ustaz memang menariklah dan kita yang mendengar pun tidak jemu tuan-tuan berasa 96 ayat dalam surah Al-Waqiah tu pendek sangat itu pun dia bagi-bagi daripada rakaat yang ke-10 tak salahnya malam ni rakaat ke-10 dia dah mula baca surah Al-Waqiah. Iza waqa'atil waqi'ah tu kalau tak salahnya rakaat yang ke-10 bawa kepada rakaat yang ke berapa tadi, yang ke-16 17 16 dia ataupun 17 18 macam itulah dan surah ni tuan-tuan surah motivasi, terutamanya kita berada pada 10 malam terakhir Ramadan. Memang surah yang memberi motivasi kita tentang apa kita panggil tentang balasan kepada orang-orang beriman. Surah ni ada 3 kategori manusia. Yang pertama as-sabiqun orang-orang as-sabiqun ni maknanya orang-orang yang berlumba-lumba buat kebaikan. Kalau kita tak dapat masuk golongan as-sabiqun ni tuan-tuan paling kurang kita duduk di kalangan nombor 2, dia panggil ashabul yamin ataupun ashabul maimanah. Ada beza. Ashabul yamin, ashabul maimanah ni ada beza tuan-tuan. Ni cerita orang syurga besok. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah di mahsyar tuan-tuan, kita akan dikumpulkan mengikut kategori kita, mengikut mereka yang kita biasa bercampur ketika di dunia sebab manusia ketika dibangkitkan oleh Allah daripada kubur masing-masing, kita besok kita akan dibangkitkan ikut kumpulan yang kita biasa tuan-tuan. Kalau kita geng masjid, dengan geng masjid lah. Sebab tu manusia masa di dunia dia kena cari kawan yang baik sebab apabila Allah bangkitkan manusia, dia akan bangkitkan mengikut grup yang kita suka, grup yang kita biasa bercampur masa di dunia sebab itu al-mar'u ma'a man ahabba. Dalam hadis yang sahih Nabi kata al-mar'u, seseorang individu itu sama ada lelaki atau perempuan, ma'a man ahabba, dia akan dibangkitkan di akhirat besok bersama orang yang dia selalu bercampur, orang yang dia sayang, orang yang dia ada perasaan pada orang tu yang dia kalau orang tu sakit dia rasa apa kita panggil dia pun rasa sakit sama, dia doakan orang tu dia ziarah orang tu dalam peluang dia berdoa kepada Allah, dia akan selitkan nama kawan-kawan yang biasa dia berdamping dengan mereka sebab tu Nabi sebut al-mar'u ma'an man ahabba. Seseorang individu itu apabila Allah bangkitkan di akhirat di mahsyar, dia akan dibangkitkan bersama dengan kumpulan yang dia selalu bercampur di dunia dulu geng mana kita tuan-tuan. Kalau kita geng orang baiklah jadi golongan pertama as-sabiqun memang Allah bagi kelebihan cukup banyak tuan-tuan. Paling kurang kita jatuh kumpulan kedua dipanggil ashabul yamin ashabul yamin ni orang yang dapat nikmat daripada Allah. Maknanya di akhirat besok ada golongan kanan. Golongan kanan ni orang yang dapat dia punya buku catatan amal dengan tangan kanan, dipanggil ashabul maimanah. Ashabul maimanah itu ialah orang yang dapat buku catatan dia, report card kita tuan-tuan dengan tangan kanan. Itu ashabul maimanah. Dan mereka berada di sebelah kanan. Sebab itu dipanggil ashabul yamin. Yamin tangan kanan. Ashabul yamin mereka duduk di sebelah kanan. Dapat buku dengan tangan kanan. Maknanya orang untung lah tuan-tuan. Orang yang beruntung. Jangan kita jadi golongan ketiga. Golongan yang disebut sebagai ashabul masy'amah ataupun ashabul shimal. Golongan kiri. Yang ni bimbang tuan-tuan. Nak cerita detail malam ni mungkin bukan masanya, tapi secara umum tuan-tuan, surah yang kita dengar malam ni adalah surah motivasi yang bagi kita galakkan yang bagi kita gambaran syurga, dan itulah yang kita kejar tuan-tuan.
Ya, kalau tidak buat apa kita doa? Buat apa imam doa dan kita aminkan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, ya kami minta, kami mohon daripadamu ya Allah al-afwa wal afiyah. Al-afwa kemaafan, bukan keampunan tuan-tuan. Kemaafan. Kemaafan ni lagi detail tuan-tuan. Ya, kemaafan ni makna benda-benda kecil yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita bercakap dengan kawan kita kecil hati. Dia tak cakap dia kecil hati, tapi dia terasa. Kita pula tak perasan. Mudah-mudahan dengan sifat Allah al-afwa tu, maka kita dimaafkan tuan-tuan. Ya, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, yang pertama al-afwa, kemaafan, bukan keampunan. Ya, sebab kalau keampunan maghfirah. Allahumma innaka afun, itu sekejap lagi tuan-tuan. Ya, itu bahagian kedua. Doa yang diulang-ulang. Ya, malah Ustaz Rafi ulang 2-3 kali tuan-tuan. Ya, Allahumma innaka afun, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, diulang. Tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anna, diulang. Ini semua berkaitan dengan kemaafan daripada Allah. Dan kita minta wal afiyah, dan afiat pada tubuh badan kita, pada jasad kita, pada pemikiran kita tuan-tuan, supaya walaupun cabaran hidup dunia ni berat, tapi dengan sebab Allah bagi afiah, maka pemikiran kita boleh sihat juga tuan-tuan. Kita boleh fikir secara rasional. Tubuh kita insya-Allah Allah jaga tuan-tuan. Terutamanya dalam keadaan kes-kes Covid bertambah tuan-tuan. Ya, kita pun tak tahu apa jadi 2-3 hari lagi. Adakah kita masih boleh berada iktikaf di masjid, ya, solat berjamaah malam, mengimarahkan malam Ramadan, kita tak tahu lagi. Mudah-mudahan teruslah, ya, paling kurang sampai di hujung Ramadan paling kurang tuan-tuan. Ya, selepas Ramadan kalau raya tak boleh raya tak ada masalah tuan-tuan. Tapi kalau malam Ramadan tak boleh kita imarahkan, yang itu satu malapetaka, satu musibah. Mudah-mudahan ya kita masih diberikan peluang. Cuma mungkin jumlah yang hadir mungkin dikurangi, sebab kita dah tahu dah keluar senarai kan, masjid dan surau di Selangor yang jawatankuasa kena Covid tuan-tuan. Wal-iazubillah. Ya, disenaraikan. Ya, satu Selangor kita ni, semua daerah di Selangor. Bila kita baca tu sedih juga tuan-tuan, ya. Tapi macam tadilah, ya, mudah-mudahan Allah bagi kita al-afwa wal afiyah. Allahumma innaka afun, ya Allah kami mohon kepadamu al-afu, yang engkaulah Tuhan yang al-afu, yang memiliki sifat pemaaf. Ya, fa'fu anna, asalnya fa'fu anni. Ini cerita Aisyah tuan-tuan. Kalau saya boleh share, ya, suatu hari Aisyah datang jumpa Nabi dalam hadis yang sahih. Imam Tirmizi juga riwayatkan hadis ni, ya. Jadi Aisyah bagi tahu Nabi, dia kata kami ni orang perempuan kadang-kadang, ya, tak boleh solat, uzur tuan-tuan, tak boleh puasa, dah lah tak boleh puasa, tak boleh solat, ya. Tapi kalau kami ditakdirkan bertemu dengan malam qadar, sebab orang perempuan dia bangun awal pada kita tuan-tuan. Ya, dia bangun tu nak sediakan makanan. Dah siap makanan, dia kejut kita, masa tu baru dia nak solat. Ya, kadang-kadang ujung-ujung tuan-tuan. Tapi tak apa, ya. Kerana perbuatan ataupun usaha dia menyiapkan makanan itu juga termasuk perkara ibadah. Ya, bukan solat atas jadah saja yang ibadah tuan-tuan. Semua yang disediakan, semua yang dia buat. Sebab itu ada doa khusus suami kepada isteri. Ya, sebab isteri yang masak. Ya, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Itu antara doanya Nabi aja. Allahumma at'im, ya Allah berilah makan man at'amana, kepada orang yang menyediakan makanan pada kami. Isteri lah tuan-tuan biasanya. Allahumma at'im man at'amana wasqi, dan berilah minum man saqana, kepada orang yang menyediakan minuman pada kami. Itu doa suami pada isteri. Ataupun kalau suami yang masak, isteri doa untuk suami tuan-tuan. Balik pada Aisyah tadi. Jadi Aisyah, ya, dia mewakili orang perempuan yang uzur, yang ada waktu tak boleh solat, tak boleh puasa. Jadi kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau ditakdirkan kami ini bertemu dengan malam qadar. Semua kita bertemu dengan malam qadar tuan-tuan. Orang yang hidup 10 malam terakhir Ramadan, kita jumpa dengan malam qadar. Cuma kita bertemu dengan malam qadar tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan solat ke? Dalam keadaan mengaji ke? Dalam keadaan tidur ke? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan lalai ataupun sedang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang akan jumpa. Cuma situasi keadaan dia bertemu tu, itu berbeza-beza tuan-tuan. Jadi kata Aisyah, apa yang boleh aku buat? Ya, sebab solat tak boleh, puasa tak boleh, ya. Jadi Nabi kata bacalah, ya, satu doa yang semua orang hafal. Yang asalnya bunyinya Allahumma innaka afun, ya Allah engkaulah maha pemaaf, bukan pengampun. Ya, kadang-kadang kita dapat mesej tu dia tulis itu Allah maha pengampun, betul. Tapi hadis tadi terjemahannya Allahumma innaka afun,
ya, dengan makna Allah yang Maha Pemaaf. Kena betul kan? Bukan pengampun. Pengampun tu doa lain tuan-tuan. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau lah Maha Pengampun, pemaaf. Fa'fu anni asalnya, maka maafkan aku wahai Allah. Ya, Nabi tak kata kalau jumpa malam qadar sembahyang 20 rakaat. Nabi tak kata kalau jumpa malam qadar baca surah 2, baca Quran 2 juzuk. Nabi tak kata, sebab orang perempuan ada batasan. Maka Nabi bagi yang paling mudah. Apa dia tuan-tuan? Doa. Kerana doa ni orang yang uzur pun boleh baca. Orang yang terbaring atas katil pun boleh baca. Orang yang dalam keadaan apa pun boleh baca tuan-tuan. Melainkan dia duduk dalam tandas lah. Dalam tandas tak boleh lah. Kena tunggu dia keluar daripada tandas. Jadi maknanya doa tu asalnya adalah doa daripada seorang suami kepada isteri, ya, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Aisyah, yang digelar sebagai apa tuan-tuan, ya, Humaira, ya, yang kulitnya putih kemerah-merahan. Humaira tu panggilan sayang Nabi, ya, kepada isterinya. Nabi boleh panggil Hamra, tapi Nabi tak panggil Hamra, Nabi panggil Humaira. Kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil isim tasghir tuan-tuan. Kalau Hamra untuk perempuan juga, tapi Humaira dia makna tu lagi lembut, lagi punya kasih sayang tu lagi tinggi tuan-tuan. Ya, itulah yang kita share tuan-tuan selalu. Okey tuan-tuan, ya, malam qadar. Kalau kita boleh sebut, ustaz lain dah bagi tahu tapi ustaz share juga tuan-tuan. Ya, malam qadar. Malam ni malam berapa tuan-tuan? Malam ni malam ganjil ke malam genap? Tuan-tuan, ganjil ke genap? Malam genap, malam 20, malam 24. Boleh tak berlaku malam qadar malam 24 tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Boleh, ya, tak ada masalah. Okey, ustaz share dengan tuan-tuan riwayat daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika orang tanya kepada Nabi, ya, pengalaman Nabi, pengalaman Bilal bin Rabah, ya, ketika menerima Lailatul Qadar. Bilal kata, ya, malam qadar itu pernah kami alami pada malam 24. Boleh tuan-tuan. Memang ada pengalaman Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni siapa? Tukang azan Nabi tuan-tuan. Ya, asalnya seorang Habasyi yang berkulit hitam, ya, dan kita panggil dijadikan sebagai hamba, ya, antaranya oleh Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf jadikan dia hamba tuan-tuan, dan dibebaskan, dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, dan akhirnya, ya, beliau dinisbahkan kepada keluarga Bani Taim. Ya, sebab itu walaupun Bilal ni bukan orang Mekah, ya, dia orang Habasyah daripada Eritrea, Ethiopia, tapi sebab dia dibebaskan oleh Abu Bakar dan dijadikan saudara oleh Abu Bakar, duduk dalam keluarga Abu Bakar ni daripada kabilah Quraisy Bani Taim, bukan Bani Tamim, ya, Bani Taim. Ya, jadi Bani Taim ni adalah salah satu kabilah Quraisy yang besar. Abu Bakar As-Siddiq tu daripada Bani Taim, Aisyah daripada Bani Taim, Talhah bin Ubaidillah salah seorang dijamin syurga itu daripada Bani Taim. Bilal bin Rabah bukan daripada Bani Taim, dia Al-Habasyi, tapi oleh kerana dia dibebaskan oleh Abu Bakar, dinisbahkan dia kepada Bani Taim juga tuan-tuan, At-Taimi, ya. Dan beliau diambil sebagai tukang azan sebab suaranya garau, suaranya kuat tuan-tuan. Dulu mana ada mikrofon macam zaman kita, ya. Jadi sebab tu Ustaz bawa cerita ni tuan-tuan, sebab kebetulan, ya, minggu lepas tuan-tuan, ya, Ustaz bagi tazkirah di satu masjid di Saujana Utama. Jadi tengah-tengah rakaat yang keberapa tak ingat, ya, masa tu kebetulan guruh, jadi blackout, ya. Jadi bila blackout dah masing-masing senyap lah sebab mikrofon tak berfungsi. Jadi bila mikrofon tak berfungsi, dah orang tak tahu nak buat apa, orang belakang pun tak boleh dengar, ya. Jadi kita lupa kadang-kadang, ya, peranan mubaligh. Ya, sebab tu tuan-tuan bayang, zaman Nabi tuan-tuan, masa musim haji, wukuf di Arafah, ada 144,000 sahabat. Kata Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, ya, 144,000, ada dua riwayat. Satu kata 124,000, satu lagi 144,000 yang duduk depan Nabi tuan-tuan. Macam mana Nabi punya khutbah tu boleh didengar? Macam mana ketika Nabi menjadi imam, orang belakang boleh dengar bacaan Nabi? Kerana peranan mubaligh. Mubaligh itu yang duduk belakang imam. Kalau apa-apa berlaku pada imam, dia ganti, ya. Kalau mikrofon blackout tuan-tuan, dia kena sebut Allahu Akbar, kena tinggikan suara. 10 lagi belakang tu, 10 sah lagi, ada satu lagi mubaligh. Kalau zaman dulu, ya, 10 lagi ada mubaligh, 10 lagi ada mubaligh. Cuba tuan-tuan bayang berapa banyak mubaligh. Itulah peranan tuan-tuan. Tapi oleh kerana kita tak berapa biasa dengan peranan mubaligh ni, jadi satu masjid berdengung, semua pun nak Allahu Akbar, semua angkat suara.
Jadi benda ni ustaz kata jarang berlaku, tapi kalau berlaku, orang yang duduk belakang imam kena main peranan. Ya. Lebih-lebih lagi kalau macam setengah masjid kadang-kadang pintu tutup, dia buka sikitlah. Ya, dia tak kunci. Tapi orang depan, orang belakang lagi tak dengar. Di sinilah peranan mubalik kita kata. Ya, baru apa yang kita belajar dalam sirah, dalam hadis tu boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Ya, tu ceritanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lah yang bagi tahu pernah pengalaman dia malam qada itu malam 24. Jadi maknanya betul lah Nabi kata, tuan-tuan. Sebab dalam hadis yang umum Nabi kata taharrau lailatul qadar, carilah bersungguh-sungguh malam qadar, ya, fil ashril awakhir, pada 10 yang akhir min Ramadan. 10 akhir. Ada hadis yang lebih khusus. Nabi kata taharrau lailatul qadri, carilah bersungguh-sungguh malam qadar itu fil witri, pada malam ganjil, minal ashril awakhir, daripada malam 10, ya. Jadi maknanya fokus kita ialah pada malam ganjil, betul tuan-tuan. Tapi malam genap jangan diabaikan. Ya, malam genap jangan abai, tuan-tuan. Sebab kebanyakan daripada malam qadar yang berlaku zaman Nabi hidup, kebanyakannya semua berlaku malam ganjil. Sekali je malam genap, malam 24. Yang lain semua malam ganjil. Dalam 10 malam terakhir ada berapa malam ganjil, tuan-tuan? Ada berapa malam ganjil, Imam? 10 malam terakhir ada berapa malam ganjil? Ada berapa? Tunjuk lah. Ustaz tak dengar. 5 malam ganjil, tuan-tuan. Ya, 5 malam, 21, 23, 25, 27, 29. Okey ustaz, bagi tahu tuan-tuan. Nabi SAW buat haji sekali. Nabi umrah 4 kali. Tetapi Nabi Ramadan berapa kali, tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan lah, Nabi Ramadan berapa kali? Berapa kali? Nabi Ramadan 9 kali. Untuk pengetahuan tuan-tuan, bukan 1 kali, 9 kali. Kerana ayat kutiba alaikumusiyam tu, ayat 183 tu, ya, yang kebanyakan kita hafal, ayat tu dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Ayat ya ayyuhallazina amanu, ayat ni turun kat Mekah ke Madinah, tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, masa Mekah ke selepas hijrah? Ya, selepas hijrah. Dia selepas hijrah. Ya, dia tak tepat kalau kita kata Madinah, sebab ada ayat yang turun di Mekah tapi dia masih ayat Madinah. Kerana yang membezakan dia bukan di mana turun, tetapi bila turun. Kalau ayat tu turun 13 tahun pertama, 13 tahun ketika Nabi di Mekah, itu ayat Makiyah. Macam malam tadi kita baca surah Ar-Rahman, tu surah Makiyah. Surah Waqiah, tu semua surah Makiyah, tuan-tuan. Ya, surah Was-Sama'i Wat-Tariq Imam baca, Wasyamsi Waduhaha, ini semua surah Makiyah yang dibaca malam ni. Ya. Tetapi apabila Nabi hijrah, Nabi ada 10 tahun duduk di Madinah. 10 tahun baru turun ayat wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu siam. Ya, disebut siam. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ada 2 istilah untuk puasa. Satu dia panggil saum, satu dia panggil siam. Apa beza? Pasal apa Allah tak kata kutiba alaikumussaum? Ya, Ustaz, lama bila kita tengok, kita kata pasal apa Allah tak kata kutiba alaikumussaum? Pasal apa kutiba alaikumusiyam? Rupanya ada beza, tuan-tuan. Saum ni kalau puasa sehari, macam puasa Isnin, puasa Khamis, itu dipanggil saum. Macam puasa 3 hari sebulan, ya, 13, 14, 15, itu dipanggil saum. Puasa hari Arafah, saum. Saum yaumi Arafah dipanggil. Tak panggil siam yaumi Arafah, pasal sehari puasa. Ya, hari 10 Muharram itu dipanggil saum. Tetapi puasa yang panjang, contoh puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Ramadan, baru dipanggil siam, panjang sikit, tuan-tuan. Sod ya alif mim, siam, siam panjang. Ya, sebab itu dipanggil puasa siam Ramadan. Dia tak panggil saum Ramadan, ya, dia panggil siam Ramadan. Kerana puasanya berpanjangan, tuan-tuan. Jadi apabila turun ayat ni, ayat kutiba alaikumusiyam, turun di Madinah, jadi maksimum Nabi boleh puasa patutnya 10 lah. Pasal Nabi duduk 10 tahun di Madinah kan. Nabi duduk 10 tahun, berapa kali Nabi puasa? Patutnya 10. 10 lah, duduk 10 tahun. Setiap tahun kan 1 Ramadan. Jadi ada 10 kali Ramadan. Tetapi tak, Nabi hanya puasa 9. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana ayat kutiba alaikumusiyam dia tak turun tahun pertama hijrah, tuan-tuan. Dia turun pada tahun yang kedua hijrah, tuan-tuan. Bila dia turun tahun yang kedua hijrah, tahun kedua, maknanya Nabi tak puasa 10 kali. Nabi puasa berapa kali?
9. Ya, sebab tahun pertama tak ada lagi, tahun kedua. Dan Allah turunkan ayat kutiba alaikumusiyam tu pada bulan Syaban, bukan pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Ya, kalau turun pada bulan Ramadan macam mana nak puasa? Jadi mesti turun sebelum tu. Sebahagian riwayat kata lebih kurang 2 minggu sebelum turun, tuan-tuan. Jadi oleh kerana Nabi puasa 9 kali, Nabi jumpa malam Qadar 9 kali juga. Sebab tu kajian yang kita kena buat ialah tengok dalam masa 9 tahun tu malam Qadar tu jatuh pada bila, tuan-tuan. Sebab tu orang tanya pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata malam Qadar tu kalau tak malam 21, malam 23. Mana dah lepas dah, tuan-tuan. Malam 21 dan 23 dah lepas. Tapi jangan bimbang lah, ya. Tuan-tuan tengok pagi tu matahari naik jelas, clear, tuan-tuan. Ya, sebab ciri-ciri malam Qadar kita dah tahu, tuan-tuan. Walaupun kita tak disuruh cari malam Qadar, maknanya dari segi fizikal kita tak suruh cari, kita mengisi dia, tuan-tuan. Macam kita buat malam ni, sudahlah, okey lah tu. Ya. Jadi malam 21, malam 23 ada riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, memang ada, tuan-tuan. Malam 21, malam 23 pernah berlaku zaman Nabi. Malam 25 pernah berlaku. Ada riwayat Ubay bin Ka'ab juga. Malam 29 pun pernah berlaku, tuan-tuan. Riwayat daripada Aisyah. Maknanya malam 21 pernah, malam 23 pernah sekali, malam 25 pernah, malam 29 pun pernah. Dan 4 malam, tuan-tuan. Malam 27, ya, banyak riwayat. Malam 27 berlaku zaman Nabi 4 kali Lailatul Qadar, tuan-tuan. Ya, Ustaz buat kesimpulan, cerita panjang, Ustaz buat kesimpulan saja, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau malam 27 4 kali, ya, malam 27 4 kali, dan malam ganjil yang lain pun 4 kali, 4 kan? Tuan-tuan, 21, 23, 25, 29 kan 4. 4 campur 4 8. 8 campur satu lagi Bilal tadi. Malam 24 kan 9. Ya, sebab itu, tuan-tuan, setiap malam Ramadan jangan kita abaikan. Kerana kemungkinan untuk berlaku malam Qadar itu pada setiap malam akhir boleh berlaku. Mulai malam 20 sampai malam 29. Sebab tidak ada riwayat yang kata malam Qadar berlaku malam 30, tak ada, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya 20 sampai 29. Kita sudah berada malam 24, malam ini pun ada possibility berlaku, tuan-tuan. Kita tak tahu. Sebab itu yang dituntut di hujung perbincangan ini, tuan-tuan, kita bagi tips untuk kita dapat, ya, kelebihan malam Qadar. Yang pertama, tuan-tuan, tuan-tuan solat Isyak berjamaah. Alhamdulillah. Ya, kita solat Isyak berjamaah. Kalau tuan-tuan yang tak sempat solat Isyak di masjid, katalah baru balik, malam ni kena balik lewat sikit. Ya, buka pun di tengah jalan dia kata. Ya, bukanlah tengah jalan kena langgar pula, tepi jalan lah maksud dia. Ya, tuan-tuan duduk tengah jalan kena langgar lori pula nanti, ya. Dan mana dalam perjalanan tu lah. Ya, balik dah agak lewat, sembahyang Isyak di rumah katalah dengan isteri. Tak sempat, kalau datang masjid dah habis dah sembahyang. Jadi sembahyang Isyak di rumah, isteri pun dapat pahala. Sebab syarat dia man shallal Isyak fil jamaah. Siapa yang solat Isyak dengan jamaah. Makna kalau dia malam ni kerja di kilang pun, tuan-tuan, dekat factory, jaga assembly tu, jaga production, tapi dia boleh cari masa solat berjamaah Isyak dengan kawan sekerja, walaupun berdua. Mudah-mudahan dia dapat juga pahala Isyak berjamaah. Kerana orang yang buat Isyak berjamaah, dia punya pahala macam beribadah nisfal lail, sebahagian malam. Dapat sebahagian malam, tuan-tuan. Ya. Esok pula subuh, sembahyang subuh berjamaah. Walaupun di kilang, tuan-tuan, mudah-mudahan dapat separuh lagi. Sebab tu kita dengar hadis, siapa yang solat Isyak berjamaah dapat separuh malam. Siapa yang solat subuh berjamaah dapat seluruh malam. Bukan subuh tu menyebabkan seluruh, tak. Sebab Isyak sebahagian separuh malam, subuh separuh malam. Bila kita gabungkan, dapatlah seluruh malam. Walaupun kita tidur sikit malam ni, tak ada masalah, tuan-tuan. Sudah dicatat oleh malaikat orang yang menghidupkan malam Ramadan. Pasal syarat dia Isyak berjamaah, subuh berjamaah, gabung seolah-olah ibadah sepanjang malam. Ya. Apa lagi, tuan-tuan? Tarawih macam biasa, tuan-tuan. Tarawih, ya, lepas 8 rakaat, tuan-tuan kalau tak ada urusan jangan balik, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Sebahagian dah balik, tuan-tuan yang tunggu bertuah. Ya, kita tak ada kuasa nak menahan. Ya, jadi masing-masing ada urusan. Kalau ada urusan tak apa. Sebab tu, tuan-tuan, biasa je, tuan-tuan, ya, contoh kita kata dia tukang buat air, kita kata pak siak kita, ya, noja masjid, ya, dia 8 rakaat dia kena keluar sebab dia nak bancuh air, nak goreng mi, katalah contohlah, ya, dan rakaat yang ke-18 ke ke-19 dia masuk balik. Boleh tak, tuan-tuan? Tak ada masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil anak tuition, tuan-tuan balik, datang masjid balik, ya. Dan bila tuan-tuan datang kali kedua, parking kosong, tuan-tuan, percayalah.
Parking kosong. Tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan parking dekat tempat penceramah sudah. Tempat lain tuan-tuan parking lah tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan parking tempat penceramah, ustaz pula mengamuk tuan-tuan. Parking tak ada, ya. Tak ada masalah tuan-tuan. Kerana Nabi dalam hadis yang sahih, riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i tuan-tuan. Nabi kata man qama ma'al imam, siapa yang solat malam bersama imam. Nabi tak kata siapa yang solat malam bermula dan berakhir dengan imam. Nabi tak kata. Sebab Nabi tahu, ya, umat dia ni macam-macam cerita tuan-tuan. Ada sahabat Nabi yang duduk di luar Madinah, pinggir Madinah. Muaz bin Jabal duduk jauh. Abu Bakar As-Siddiq duduk luar Madinah tuan-tuan, pinggiran Madinah, bukan duduk di kawasan Masjid Nabawi. Ya. Jadi oleh kerana itu, sahabat Nabi ni macam-macam dia punya masalah. Ada yang duduk di kawasan kebun kurma, ada yang duduk kawasan padang ragut kambing, ada yang duduk di luar Madinah, ada duduk di pinggir, ada duduk dekat dengan masjid. Sebab tu Nabi kata siapa yang solat malam bersama imam sampai imam selesai. Syarat dia sampai imam selesai. Malam ni dah selesai ke belum tuan-tuan? Belum, ya, sebab kita ada witir pula. Witir malam ni berapa? 5 ke 7? 3. Alhamdulillah tuan-tuan, 3 malam ni. Ingat 7 tuan-tuan, ya, sebab Nabi biasa juga 7. 7 biasa, 9 biasa. Alhamdulillah kita pilih 3, tak ada hal, okey je tuan-tuan. Ya. Jadi siapa yang duduk sama dengan imam solat sampai imam selesai. Sebab tuan-tuan tengok Mekah kan? Mekah zaman Covid ni sembahyang berapa rakaat tuan-tuan? Berapa rakaat? Tak Mekah. Oh, tuan-tuan tak tengok secara langsung ni. Ya. 10 tuan-tuan. 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. Ya, 10 rakaat dengan 5 salam. Ya. 6 rakaat pertama, ni tuan-tuan yang tak tengok secara langsung lah. Ustaz pun tak tengok, ustaz rakam je. Pagi besok baru ustaz tengok. Ya, jadi ada senang-senang, ada free baru kita tengok. Jadi 2 imam. Imam pertama, ya, 6 rakaat. Katalah Syekh Sudais 6 rakaat. Masuk rakaat ke-7 sampai rakaat ke-10 imam nombor 2. Dan witir 3 rakaat. Dan witir baca wal asri tuan-tuan. Witir baca apa ni, rakaat terakhir witir baca qul wallahu ahad. Ya, tuan-tuan kalau tak percaya tuan-tuan tengok secara langsung. 10 campur 3 tak ada masalah. 8 campur 3 pun boleh, 10 campur 1 pun boleh, 10 campur 3. Sebab Nabi buat ibadah malam ni tuan-tuan ada banyak versi. Nabi bukan, sebab Nabi Ramadan bukan sekali. Berapa kali tadi? 9 kali. Cuba tuan-tuan bayang, Nabi tunjuk contoh yang pelbagai. Sebab tu yang penting duduk bersama imam sampai imam selesai. Ya, dan Allah catat seperti mana, ya, kataballahu lahu qiyamal lailatin. Allah catat baginya seolah-olah dia qiyam sepanjang malam, seolah-olah dia baca Quran sepanjang malam, seolah-olah dia ibadah sepanjang malam. Sedangkan kita mungkin sebahagian kita tidur kan. Sebab tu ibadah ni kena smart. Isyak berjamaah, subuh berjamaah, dapat dah. Ya, solat malam bersama imam sampai selesai, dapat dah tuan-tuan. Dan satu lagi jangan tinggal, ba'diyah isyak. Sebab ramai daripada tuan-tuan ba'diyah isyak tadi buat 2 rakaat saja. Sayang tuan-tuan. Ba'diyah isyak 4 tuan-tuan. Hadis riwayat, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis ni dalam Sahih Bukhari. Satu malam tuan-tuan, ya, Nabi bermalam di rumah siapa? Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris adalah perempuan terakhir yang Nabi kahwin dengan dia. Isteri last Nabi. Nabi nikah berapa kali? Berapa kali je? Nabi nikah berapa kali? Berapa? 12 kali. Hampir tepat. Nabi nikah 13 kali. Yang terakhir dengan Maimunah binti Al-Haris. Malam tu giliran Maimunah. Dan dalam Sahih Bukhari. Jadi Abdullah bin Abbas, Maimunah tu adik mak dia. Abdullah bin Abbas, bapak dia Abbas kan? Abdullah bin Abbas, bapak dia Abbas lah. Abbas tu kahwin dengan Lubabah binti Al-Haris. Lubabah binti Al-Haris. Ya, ustaz dah cek dengan Jabatan Pendaftaran Negara tuan-tuan. Orang Melayu tak ada lagi nama Lubabah tuan-tuan. Belum ada. Jadi kalau tuan-tuan dapat baby perempuan, ya, nak baby perempuan kan? Sebab semua baby lelaki kan, ya. Dapat baby perempuan tuan-tuan boleh namakan Lubabah. Apa makna Lubabah dalam bahasa Arab? Wanita yang cerdik. Lubabah. Orang Arab kalau lelaki dia panggil Labib. Kalau perempuan Lubabah. Lubabah tu isteri kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni bapa saudara Nabi lah. Lubabah binti Al-Haris dia kahwin dengan Sayyidina Abbas. Dapat anak ramai, antaranya Abdullah bin Abbas. Lubabah binti Al-Haris, ya, dia ada adik nama Lubabah binti Al-Haris juga tuan-tuan. Pelik orang Arab ni. Nama kakak dengan adik sama. Ya, orang Melayu pernah tuan-tuan.
kakak nama Fatimah, adik pun Fatimah. Sudah tuan-tuan. Ya, Arab biasa. Sebab tu orang Arab, kalau nama kakak dengan nama adik itu sama, dia akan bezakan dengan perkataan Al-Kubra. Jadi Lubabah binti Al-Haris, Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris, mana kakak lah. Adik dia Lubabah Al-Sughra. Ya, ini gaya orang Arab zaman Nabi berlaku, dan Nabi tak ada masalah, okey je tuan-tuan. Ya, Lubabah Al-Kubra kakak, dia ada adik nama Lubabah As-Sughra. Lubabah Al-Kubra kahwin dengan Saidina Abbas. Lubabah As-Sughra adik dia kahwin dengan bapa Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid, siapa nama bapa dia? Al-Walid lah, ya, Khalid bin Al-Walid. Al-Walid, tuan-tuan ikut sekali lagi, Al-Walid kahwin dengan Lubabah Sughra, adik. Saidina Abbas kahwin dengan kakaknya Lubabah Kubra. So, Lubabah Kubra kahwin dengan Abbas. Lubabah Sughra kahwin dengan bapa Khalid, Al-Walid bin Al-Mughirah nama dia. Dia ada adik seorang nama Maimunah binti Al-Haris. Adik-beradik tu tiga-tiga tu. Ya. Maka Maimunah akhirnya dia kematian suami, dan ya, dia kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi dengan Khalid tu anak buah Nabi tuan-tuan. Pasal kakak Maimunah adalah mak Khalid. Begitu juga Saidina Abbas. Saidina Abbas memang dia pakcik Nabi, tapi dia juga adalah biras Nabi. Pasal isteri Saidina Abbas dengan isteri Nabi adik-beradik. Dapat ke tak dapat tuan-tuan? Susah nak dapat, tak apalah ya. Tuan-tuan angguk je lah, tak apalah tuan-tuan. Mudah-mudahan ya malaikat aminkan dan tuan-tuan dapat maklumat ni. Tuan-tuan jangan terkejut, seminggu daripada sekarang Ustaz tanya soalan, tuan-tuan boleh dapat tuan-tuan. Ya, pasal tuan-tuan, kita manusia ni tugasnya belajar ilmu saja. Yang memberi faham kan Allah. Sebab tu tuan-tuan, budak-budak kecil kita tengok di pondok, bukan faham pun tuan-tuan, ya, ngaji je. Tok Syekh kata, tok guru kata, salin je tuan-tuan. Tapi bila dia masuk universiti, apa yang dia belajar masa sekolah pondok tu duduk dalam kepala tuan-tuan, duduk dalam dada. Kerana apa tuan-tuan? Keberkatan guru yang mengajar, keikhlasan budak-budak tu, ya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi faham. Seperti mana Allah memberi maaf kepada dosa kita, Allah juga yang memberi faham, ya, ilmu kepada kita. Kita kena percaya tuan-tuan benda-benda macam tu. So balik pada cerita Abdullah bin Abbas. Ketika mana Nabi kahwin dengan Maimunah, maka Nabi pada suatu malam Nabi pergi giliran Maimunah. Ya, malam tu giliran Maimunah, Nabi nak tidur rumah Maimunah. Abdullah bin Abbas sebagai anak saudara, dia tanya kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak aku bermalam rumah Maimunah malam ni?" Nabi kata boleh. Lepas solat Isyak, Nabi solat Isyak imamkan ya solat Isyak pada malam tu, maka Nabi pun lepas zikir Nabi keluar pada Masjid Nabawi, Nabi balik ke rumah Maimunah. Maka Abdullah bin Abbas mengekori Nabi daripada belakang. Dia budak kecil. Ya, pada masa itu umurnya sekitar 10 tahun. Pasal masa hijrah Abdullah bin Abbas umur 3 tahun. Nabi kahwin dengan Maimunah tahun ke-7 hijrah. 7 campur 3 10 tahun. Ya, budak kecil. Sebab tu dia boleh bermalam di rumah Maimunah. Jadi dia kata, bila Nabi masuk je dalam rumah, Nabi solat 4 rakaat. Solat apa tu? Ba'diyah Isyak. Itulah riwayat yang Al-Bukhari ambil tuan-tuan. Sebab tu Ba'diyah Isyak 4 rakaat. Tuan-tuan, apa kelebihan dia tuan-tuan? Orang yang solat 4 rakaat Ba'diyah Isyak dan tidak diselangi dengan salam. Ya, ini riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Man shalla arba'an ba'dal Isyak. Siapa yang solat 4 rakaat selepas Isyak, la yafsilu bainahunna bitaslim, dan dia tidak pisahkan 4 rakaat ni dengan salam. Maknanya selalu kita buat 2 campur 2 kan. Tapi yang ni tak. Tuan-tuan angkat takbir, tuan-tuan niat 4. Tuan-tuan niat 4. Maknanya rakaat yang kedua tuan-tuan tak bagi salam. Dan rakaat kedua ni tak ada tasyahud awal. Maknanya tahiyat awal rakaat kedua tak ada tahiyat awal. Naik rakaat ketiga pun tak ada tahiyat awal. Rakaat keempat baru ada tahiyat akhir. Faham ya? 4 rakaat macam solat Isyak juga, tetapi dia sunat Ba'diyah Isyak. Tidak ada salam tengah-tengah. 4 rakaat, tak ada tahiyat awal, terus tasyahud akhir saja. Kata Abdullah bin Mas'ud, tadi Abdullah bin Abbas, ni Abdullah bin Mas'ud, man shalla arba'an ba'dal Isyak, siapa yang solat 4 rakaat selepas Isyak, la yafsilu bainahunna bitaslim, tidak dipisahkan antara 4 rakaat itu dengan salam. Adalna, bandingan dia kata Abdullah bin Mas'ud, bimislihinna min lailatul qadar,
Maknanya tuan-tuan, 4 rakaat yang kita buat pada malam selepas isyak tuan-tuan, tak peduli malam bila, sama ada 10 terakhir Ramadan ataupun tidak, bandingan dia macam 4 rakaat yang kita buat pada malam qada. Walaupun malam ni bukan malam qada, tapi tuan-tuan sudah dapat mukaddimah kepada Lailatul Qadar. Kerana 4 rakaat yang kita buat tadi sudah dianggap macam 4 rakaat pada malam qada, min Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat yang itu pun Allahu Akbar, kelebihan dia tuan-tuan. Tapi berapa ramai orang yang buat 4 rakaat? Tak ramai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat 2 campur 2, tuan-tuan tak memenuhi SOP dia. Walaupun boleh buat 2 campur 2, ramai orang buat 2 campur 2, 4 rakaat afdal. Memang ada riwayat 2 campur 2 tuan-tuan, tapi riwayat 4 tu yang lebih kuat, ya. Dan ada bonus pula. Apa bonus dia? Macam 4 rakaat pada malam qada. Nak cerita panjang lagi tuan-tuan, tapi ustaz rasa kalau tuan-tuan boleh buat yang ini pun sudah memadai. Solat isyak berjamaah, insya-Allah dah dapat. Solat subuh berjamaah besok, insya-Allah boleh dapat. Kemudian solat malam bersama imam sampai habis witir, insya-Allah kejap lagi kita siapkan. Dan ba'diyah isyak berapa rakaat? 2 ke 4? Ada tasyahud awal tak tengah-tengah? Kalau buat ni tuan-tuan, Allahu Akbar, malam ini nama kita sudah tercatat beberapa kali sebagai orang yang mendapat sebahagian daripada malam qada tuan-tuan, mudah-mudahan, ya. Tambah pula dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna pun boleh, fa'fu anni. Imam dia baca sebab dia baca untuk kita, sebab tu bunyinya fa'fu anna. Aisyah sebab dia tanya dengan Nabi, dia seorang, sebab tu Nabi kata fa'fu anni. Dua-dua boleh tuan-tuan. Kita baca untuk diri kita dan untuk keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu doa kita Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami orang yang dilepaskan daripada azabmu ya Allah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, lepaskanlah belenggu tengkuk kami daripada azab neraka. Orang yang diberi kebebasan daripada neraka, habislah tuan-tuan. Tak ada benda lagi yang dihajat di dunia ni. Orang yang diampunkan dosa oleh Allah, lepas daripada azab neraka tuan-tuan, mintalah apa saja, insya-Allah Allah bagi. Cuma kadang-kadang Allah tak bagi di dunia, Allah tangguh di akhirat besok. Sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat. Sama-sama kita stay tune dengan imam sampai habis. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai mereka yang menghidupkan malam qada ni tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.